kahwin itu semata-mata kerana nafsu, maka jadilah macam tu muslimin dan muslimat. Dan sekarang lah, bila saja kehidupan dah makin mendesak, jadi tengok sangat dari sudut harta tu, kau nak kahwin anak aku, berapa gaji kau sebulan? Sekarang rumah dah 10 juta. Nak beli rumah sekarang ni, kalau belah-belah sini 500,000 ke atas. Jadi kalau kau boleh beli rumah macam tu, maka boleh kahwin dengan anak aku. Jenuh kita fikir lah, muslimin dan muslimat, macam mana tu, susah, makin tertekan. Itu yang banyak orang buat pinjaman bank nak kahwin. Bila kahwin, nak kena bayar kereta, nak kena bayar rumah, lepas tu nak kena bayar hutang kahwin lagi. Jadi macam-macam masalah yang berlaku selepas daripada itu. Ini susah. Jadi maknanya muslimin dan muslimat, dijelaskan pada hadis ini, riwayat yang pertama, maka orang ini mempersoalkan apa yang disuruh oleh Nabi SAW. Apa standard? Apa standard anak aku ni orang kaya, nak dikahwinkan dengan hamba aku sendiri? Apa standard? Memang tak standard langsung lah, memang tak kena sangat lah. Ni sangat jauh jarak ni, perbezaan ni. Tetapi Allah turunkan ayat ni, Allah jelaskan, Allah peringatkan pada seluruh manusia, siapa pun kamu, kata Allah, asal kamu daripada Adam dan Hawa. Ini Allah peringatkan, siapa pun kamu, kata Allah, tak kiralah kamu ni kaya tara mana pun, tak kiralah kamu ni apa bangsa sekalipun, tak kiralah apa jenis kamu pun, agama apa pun kamu ni, kata Allah, asal kamu daripada Adam dan Hawa, semua sekali. Tu dia. Jadi Allah Ta'ala jelaskan lagi, Allah jadikan demikian pasal supaya kita kenal mengenal di antara kita. Pelbagai kaum yang keluar daripada Adam dan Hawa, pasal apa? Supaya kita kenal mengenal, supaya kita bertaaruf, saling berkenalan di antara kita, pasal boleh membina rumah tangga sepatutnya, boleh membina, orang kata, satu keluarga yang baik. Ini dia, muslimin dan muslimat. Jadi ini yang Allah peringatkan pada manusia yang terlalu mempersoalkan soal status dan sebagainya. Baik, katanya lagi, setengah ulama pula berkata bahawa ayat yang diturunkan bersempena dengan peristiwa yang tersebut dahulu, iaitu berkenaan dengan Thabit bin Qais yang melangkah masuk ke dalam masjid sehingga menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meminta supaya diberi laluan kepadanya untuk menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam majlis itu. Ini cerita tentang Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Kita dah cerita dah dulu ni, sebab dulu sudah ada cerita pasal Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Jadi Thabit bin Qais ini seorang sahabat Nabi, yang mana tuan-tuan muslimin dan muslimat, ketika turun ayat yang kedua dalam surah Al-Hujurat ini, ayat yang kedua dalam surah Al-Hujurat, Allah Ta'ala telah peringatkan orang yang beriman supaya jangan bersuara lebih kuat daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya adab dengan Nabi jaga. Jadi bila turun ayat ni, Thabit bin Qais jadi takut. Dia jadi takut pasal apa? Dia rasa seolah-olah ayat tu Allah turunkan ke atas dia, ditujukan ke atas dia. Pasal apa? Dia merasakan dialah sahabat Nabi yang suka bercakap kuat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia rasa takut. Ini kata iman sahabat Nabi ni. Pasal apa dia cakap kuat, tuan-tuan muslimin dan muslimat? Memang Thabit bin Qais seorang yang suka bercakap kuat. Pasal apa? Pasal dia pekak. Ni muslimin dan muslimat, Thabit bin Qais seorang sahabat Nabi yang pekak. Bila dia pekak, memang standard dia lah cakap kuat. Dia tak dengar dia cakap kuat. Jadi dia biasa cakap kuat, termasuk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi pasal itu turun ayat kedua tadi, yang Allah seru pada seluruh manusia yang beriman, jangan cakap kuat depan Nabi, beradablah di hadapan Nabi SAW. Maka dia merasakan ayat ini Allah tujukan ke atas dia, yang menyebabkan dia jadi takut. Dia takut sangat-sangat sampai dia lari di balik rumah, dia menyorok dalam rumah dia. Itu dia. Dia sembunyi dalam rumah dia. Dia tak keluar rumah. Dia tak keluar rumah. Berhari-hari dia tak keluar rumah. Berhari-hari dia tak bertemu dengan Nabi SAW. Pasal takut tak beradab dengan Nabi. Takut ayat tadi ditujukan ke atas dia. Jadi satu hari Nabi SAW bertengok. Kemudian Nabi tanya sahabat-sahabat. Nabi kata, mana Thabit bin Qais? Lama tak nampak ni. Mana? Jadi sahabat-sahabat Nabi katalah, dia kata, ya Rasulullah, Thabit bin Qais ketika ini dia sedang ketakutan. Dia menyorok dalam rumah. Sahabat ceritalah pasal aku. Bila Nabi dengar, Nabi suruh sahabat-sahabat ni bawa Thabit ke hadapan Nabi SAW. Jadi muslimin dan muslimat, pendek cerita, bawa depan Nabi. Bila bawa depan Nabi, maka Thabit pun ceritalah ketakutan dia tu, kebimbangan dia, takut dia tak beradab dengan Nabi SAW. Bila saja Nabi dengar kata-kata itu, maka Nabi pun bersabda, lasta minhum bal ta'ish hamidan wa taqtulu syahidan wa tadkhulul jannah. Tu hebat Thabit ni. Kata Nabi SAW, Nabi kata, kamu ni tidak termasuk dalam golongan itu. Tidak. Ayat ni Allah turunkan bukan tuju pada kamu. Tidak. Kamu tidak termasuk golongan yang tak hormat aku. Tidak. Kamu tidak termasuk golongan yang tidak beradab dengan aku. Tidak, kata Nabi. Bukan kamu sebenarnya. Bahkan Nabi kata, bal ta'ishu hamidan, bahkan kamu ni hidup dengan penuh kepujian. Kamu tidak cela, kamu tidak bersalah, kamu tidak berdosa, tidak. Bahkan kamu ni, kata Nabi, kamu ni hidup dengan penuh kepujian. Maksudnya kamu hidup dengan cukup baik, taat pada Allah dan Rasul. Bahkan kata Nabi SAW, hebatnya kamu, kata Nabi, wa taqtulu syahidan, satu hari nanti kamu akan mati syahid. Ini kata Nabi pada Thabit bin Qais. Dan bila saja kamu mati syahid, wa tadkhulul jannah, kamu akan masuk syurga. Ini hebat ni. Muslimin dan muslimat, awal-awal lagi Nabi SAW bagi tahu pada Thabit bin Qais, yang kamu ni bukan sekadar hidup dengan penuh terpuji dekat dunia ni, bahkan satu hari nanti kamu akan mati syahid. Bila kamu mati syahid, itu maknanya kamu mati yang paling mulia di sisi Allah, yang akhirnya kamu dimasukkan ke syurga Allah. Ini jaminan Nabi pada Thabit bin Qais. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimah, memang sungguh Thabit bin Qais telah syahid ketika di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam peperangan memerangi golongan riddah, golongan yang murtad. Jadi Thabit bin Qais dengan beberapa sahabat Nabi yang bermati-matian berjihad, yang berjihad mempertahankan Islam, yang akhirnya mereka bertemu dengan syahid. Maka benarlah kata Nabi SAW. Maka Nabi sebut tadi, Thabit ini akan dimasukkan ke syurga Allah. Jadi maknanya Thabit ni walaupun ceritanya banyak pasal dia, yang nampak lain sikit, tapi dia tetap sahabat Nabi yang terpuji, bahkan sahabat Nabi yang syahid, dan dijamin masuk syurga oleh Nabi SAW. Baik, jadi ayat yang ke-13 ni pun ada kaitan dengan dia. Banyak buat hal sebenarnya Thabit ni. Apa dia lagi ni? Jadi Thabit ni muslimin dan muslimat, oleh kerana dipekak tadi, dipekak. Jadi setiap kali kuliah Nabi, setiap kali dalam majlis ilmu Nabi, dia mesti nak duduk betul-betul depan Nabi SAW.
Pasal dia pekak, dia tak dengar. Jadi dia nak duduk betul-betul depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni tuan-tuan. Tapi nak beritahulah, jangan yang kata duduk depan ni pekak-pekak dah. Tidaklah. Ni tuan-tuan. Tu lain kan. Tapi nak cerita ni Thabit ni begitu. Disebabkan dia pekak tu, dia nak duduk betul-betul depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Katanya, apabila salah seorang yang hadir tidak membuka jalan kepadanya kerana sudah hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya kepada orang, anak siapakah ini? Orang pun menjawab, anak fulan bin fulan. Dengan spontan Thabit bin Qais menyebut pula, anak kepada seorang perempuan jahiliah. Perkataan ini bertujuan untuk menghina lelaki tersebut. Perkataan Thabit bin Qais ini didengari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man dzakiru fulana? Faqala Thabitu, ana ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzur fi wujuhil qaum. Fanadhara faqala ma ra'aita? Qala ra'aitu abyadu wa aswadu wa ahmaru. Faqala fa innaka la tafdiluhum illa bittaqwa. Maksudnya, siapakah yang menyebut tentang perempuan jahiliah itu? Thabit berkata, aku ya Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, lihatlah muka-muka yang berada di sekeliling kamu. Lalu Thabit pun melihat sekelilingnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah yang kamu nampak? Maka Thabit bin Qais menyatakan, aku nampak ada di kalangan manusia yang kulitnya berwarna putih, hitam dan merah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka sesungguhnya kamu tidak ada kelebihan ke atas mereka itu kecuali dengan takwa. Berhubung dengan peristiwa itu, Allah menurunkan firman-Nya yang tersebut untuk menyatakan bahawa semua manusia berasal dari Adam dan Hawa, walaupun berkulit hitam atau putih. Yang menjadi ukuran di sisi Allah Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa di sisinya. Baik. Jadi muslimin dan muslimat, Thabit bin Qais satu hari lambat datang ke majlis ilmu Rasul. Bila dia sampai dia tengok sudah ada orang yang duduk di tempat dia, yang betul-betul di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila tengok keadaan tu, dia tak puas hati. Dia marah. Dia tanya orang ramai, siapa kat depan tu? Orang pun kata fulan bin fulan. Maka terus dia kata, ni anak perempuan jahiliah ni. Dia buka, cakap dia kuat lah. Dia cakap tu kuat. Dia cakap macam tu orang semua dengar, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cari pasal lah ni. Tu cakap kuat sangat. Nabi pun dengar. Bila Nabi dengar, terus Nabi tanya, siapa yang cakap macam tu? Siapa yang cakap macam tu? Terus Nabi tanya. Jadi Thabit kata, ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Unzur fi wujuhil qaum. Nabi kata, cuba kau tengok balik ni dekat sekeliling kamu ni. Cuba kamu tengok wajah-wajah yang ada dekat sekeliling kamu saat ini. Cuba kamu tengok. Jadi panazara, maka tengoklah Thabit ini tengok muka seorang-seorang sahabat-sahabat yang ada. Lepas dia tengok, Nabi tanya lagi, ma ra'aita? Apa yang kamu nampak? Apa yang kamu tengok? Kata Thabit, ra'aitu abyadu wa aswadu wa ahmar. Aku tengok dekat dalam majlis ilmu ni ya Rasulullah, ada yang berkulit putih, ada yang hitam, ada yang merah dan sebagainya. Maknanya yang datang tu bukan satu bangsa. Macam-macam jenis bangsa ada yang datang nak duduk bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimin dan muslimat, bila Thabit kata macam tu, Nabi pun bersabda, fa innaka la tafdiluhum illa bittaqwa. Kata Nabi, semua ini tidak ada kelebihan
ke atas mereka kecuali dengan ketakwaan. Maksudnya Nabi kata semuanya sama je. Sama. Apa wajah mereka, apa warna kulit mereka, apa bangsa mereka, semuanya sama saja. Semuanya datang daripada Adam dan Hawa, sama saja. Nabi kata yang melebihkan antara manusia ialah ketakwaan. Ini muslimin dan muslimah, ini yang diajar oleh Nabi. Maka turun ayat ni, ayat yang ke-13. Muslimin dan muslimah, kan macam kita cerita dulu kisah apa Malik bin Syahbaz, itu Malcolm X, yang sangat terkenal, yang asalnya seorang remaja yang banyak buat masalah, masuk penjara, keluar penjara biasa. Akhirnya bertemu dengan seorang Islam dalam penjara, masuk Islam. Bila keluar daripada penjara, diikut kumpulan Elijah Muhammad, Nation of Islam. Jadi muslimin dan muslimat, bila masuk dalam kumpulan Nation of Islam, maka dia antara yang paling aktif. Dan dia sangat, orang kata, taksub dengan Elijah Muhammad. Dan dia sangat berkaliber, pandai berhujah. Tapi yang menjadi masalah, Elijah Muhammad ni songsang, sesat. Ni dia mengajar Malcolm X dengan cara mengajar Malcolm X Islam, tapi dengan cara yang salah. Dia ajar pengikut-pengikut dia supaya bersifat perkauman. Tu kan pada zaman tu pertemuan antara kulit putih dan kulit hitam dengan Ku Klux dan sebagainya lah. Jadi muslimin dan muslimat, bila berlaku pertemuan tu, maka Elijah Muhammad ni menambahkan lagi api perkauman tu, yang menyebabkan Malcolm X sangat percaya dengan ajaran tersebut. Maka dia menjadi jurucakap pada Elijah Muhammad. Setiap kali dia bersyarah, dia bercakap, dia berpidato, dia akan mengancam orang putih. Dia akan mengancam sekeras-kerasnya. Ini akhirnya orang kata, tapi itulah Allah nak selamatkan dia. Sampai ke satu saat dapat tahu Elijah Muhammad ada 16 orang perempuan simpanan. Dia dapat tahu. Jadi pada saat itu dia dah terasa macam ada yang tak kena pada Elijah Muhammad ni. Jadi satu hari dengan izin Allah, Malcolm X dapat pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Bila sampai di Mekah, dalam catatan dia kata apa? Sampai di Mekah dia sangat terkejut. Terkejut pasal apa? Pasal dia kata selama ni dipikir Islam ni untuk orang negro saja. Sebab itu yang diajar oleh Elijah Muhammad. Elijah Muhammad kata apa? Dia Nabi. Nabi yang diutuskan untuk orang negro saja. Ini Elijah Muhammad. Dia ngaku begitu. Jadi Malcolm X yang dok yakin macam tu, dia ajar macam tu, dia fikir Islam ni untuk negro saja. Tapi bila dia sampai di Mekah, dia kata dia tengok macam-macam warna kulit orang Islam ni. Bahkan dia kata ada warna kulit manusia ni yang lebih putih daripada orang putih, dia kata. Ni kata Malcolm X. Sebab dia tak sangka orang putih pun Islam. Jadi dia belajar dekat sana, dia bertemu dengan ramai para alim ulama di sana, beradakan diskusi dan sebagainya. Dan dia menjelaskan semasa di Mekah itulah barulah dia boleh baca Al-Fatihah dengan sempurna. Masa di Mekah baru diajar satu persatu tentang Al-Quran dan bacaan Quran dengan tepat. Sebab masa ikut Elijah tak diajar benda tu. Masa ikut Elijah dia tak diajar tentang Al-Quran, dia tak tahu. Jadi bila pergi Mekah barulah dia belajar, boleh baca Al-Fatihah, boleh baca Quran dan sebagainya. Dan dia sedar apakah Islam yang sebenarnya. Maka bila dia balik daripada Mekah, balik ke US, maka dia istihar. Bila dia adakan press conference, dia kata apa? Dia kata orang putih pun saudara dia. Dulu dia kuat mengancam orang putih ni, dia kencam habis-habisan. Jadi tiba-tiba dia berubah, dia kata orang putih pun saudara dia. Yang menyebabkan Elijah Muhammad marah dengan dia. Maka dia diugut selalu, dia telefon dengan ugutan,
dan sampai ke tahap kemuncak dia. Bila dia sampaikan satu syarahan di satu program, maka pada saat itu dia ditembak. Yang tembaknya ialah pengikut Elijah Muhammad, Nation of Islam. Ni tuan-tuan muslimin dan muslimat. Jadi inilah akhirnya dia syahidlah, dia meninggal dunia. Jadi tuan-tuan, inilah bagaimana kesedaran tu. Bila dia tengok Islam bukan hanya untuk satu bangsa, tidak. Islam bukan hanya untuk satu kaum semata, tidak. Tapi Islam ini untuk seluruh. Pasal itu Allah sebut pada ayat tadi, wahai manusia, seluruh sekali. Tu tak kiralah apa warna kulit kamu, tak kira. Tak kira. Bila kamu nak Islam, kamu akan jadi Islam. Bukan kata kamu nak Islam, kamu kena ikut masuk Melayu, tidak. Kamu kena masuk Arab, tidak. Bila kamu nak Islam, masuk Islam, kekalkan bangsa kamu, tak pun. Ini Islam, muslimin dan muslimat. Tapi hari ini dah banyak orang kata kononnya menegakkan agama tapi menggunakan kaedah perkauman. Dok kata Melayu, Islam tu Melayu saja. Habis yang menyebabkan dakwah jadi radikal, yang menyebabkan dakwah jadi keras, yang menyebabkan orang yang bukan Melayu akan makin jauh daripada Islam. Orang kata memberikan pandangan yang cukup negatif terhadap Islam disebabkan perangai orang Islam yang sangat, orang kata, dengan kebangsaan mereka, dengan perkauman mereka. Habis. Ini masalah muslimin dan muslimat. Kata Dr. Yusuf Al-Qardawi Hafizullah, Al-Qardawi kata Islam berkembang di seluruh dunia.